Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanyalah cerita. Tetapi setelah kita mati, dunia hanyalah cerita, akhirat adalah nyata. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Jazimran binti Nur Hisham, berumur 16 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Rapat Setia yang terletak di Ipoh Perak. Pada hari yang indah ini, ingin saya berkongsi sebuah buku yang telah saya kaji yang dapat memberi pengajaran dan iktibar menarik kepada kita semua. Buku Tahfiz Terbakar ditulis oleh Syasha Ali dan Rashidah Nur Ain yang merupakan penulis yang tidak asing lagi dalam dunia penulisan novel. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2018 di bawah Blink Book sedang berhype. Penulis Syasha Ali dilahirkan pada 1 Disember dan merupakan bekas pengamal undang-undang di bahagian jenayah kanak-kanak. Manakala Rashidah Nur Ain merupakan bekas editor senior di PTS Media Group untuk novel remaja. Antara karya mereka bersama ialah Mangsa Cinta dan Aku Berdosa. Buku ini turut mengandungi 132 muka surat yang dicetak dan terdiri daripada 10 bahagian bab. Buku Tahfiz Terbakar ini berkisahkan tentang suatu tragedi sebuah pusat tahfiz terbakar pada 2017. Insiden itu mengorbankan 23 mangsa termasuklah guru dan pelajar sekolah tahfiz. Paling mengejutkan didapati pesanan laku yang dituduh semuanya berusia 11 hingga 17 tahun. Oleh itu, tidak hairanlah bahawa kisah ini pernah menggemparkan tanah air suatu ketika dahulu. Tragedi tersebut bukan sahaja menyayat hati, malah memberi kesan mendalam kepada ramai pihak. Ramai yang turut bersimpati akan nasib yang menimpa mangsa dan keluarga. Kisah yang diceritakan ini mengenai Farid Bahrum bin Jalil atau lebih mesra dipanggil Farid. Farid merupakan pelajar sekolah berusia 11 tahun yang tercicir dari persekolahan. Oleh sebab hubungannya yang terlalu rapat dengan abangnya yang lebih mesra dikenali sebagai Debab, dia terikut-ikut perangai salahnya. Tidak ke sekolah, berlepak hingga lewat malam, tidak pulang ke rumah, menderhaka kepada ibu bapa dan yang paling dahsyat, terlibat dengan najis dadah. Kisahnya bermula apabila Farid dan abangnya bersama Johan merancang untuk mencuri duit tabung masjid yang akhirnya menemui kejayaan. Setelah itu, mereka menggunakan duit haram tersebut dengan membelanjakannya membeli najis dadah dengan alasan bagi memuaskan hati dan dianggap sebagai ubat kuat. Kesan dari itu, Farid mula terjebak dalam kancah dadah akibat pengaruh daripada abangnya yang dianggap sebagai suri teladan. Akibat daripada silap mereka yang melakukan perkara terkutuk tersebut di kawasan permainan, ia mendapat perhatian beberapa pelajar sekolah tahfiz yang sedang bermain futsal. Fawaz antaranya memilih untuk menasihati Farid dan abangnya. Namun, lain yang diterimanya apabila mereka diherdik semula oleh Debab dan Johan. Mereka berpendapat bahawa Fawaz ingin merendahkan diri mereka dan bersifat alim. Akhirnya, siapa sangka mereka menanam sifat dendam atas perkara tersebut dengan merancang untuk mencuri barangan pelajar tahfiz tersebut. Namun, menemui kegagalan. Tidak berakhir di situ. Johan dan Debab bersama Farid merancang untuk membakar pusat tahfiz atas alasan ingin melunaskan dendam mereka. Tanpa rasa bersalah, mereka terlalu alpa akan hidup remaja mereka yang terlalu bebas sehingga sanggup membunuh akibat daripada salah faham. Tidak mereka fikir akan nyawa insan tersebut yang menjerit meminta pertolongan apabila bahang api rakus membakar segenap kawasan tempat mereka. Kanak-kanak seusia 7 tahun mati disambar api dek kerana khianat yang dilakukan remaja tersebut. Kemuncaknya tiba apabila penulis menceritakan tentang pesalah yang telah berjaya ditangkap dan dikesan oleh polis lalu dipenjarakan. Terlalu banyak emosi yang bercampur baur dalam diri pesalah yang akhirnya menyedar akan kesilapan yang dilakukannya dan hanya mampu kembali kepada Yang Maha Esa. Kritikan dan tumahan yang dikenakan terhadap pesalah, keluarga pesalah amat berat untuk diterima oleh mereka sekeluarga. Terbayang hukuman yang bakal mereka terima. Sayu hati keluarga Farid dan Debab mengenang nasib anak mereka yang harus menerima hukuman di usia tersebut. Terkenang Debab dan Farid akan nyawa yang dibakar hidup-hidup oleh mereka. Jatuh air mata jantan mereka buat pertama kali. Luluh hati ayah mereka memikirkan akan balasan yang diberi oleh anak terunanya kepada diri beliau. Apakan daya beliau gagal dalam memberi didikan dan perhatian secukupnya kepada anaknya. Kini, mereka hanya mampu meratapi dan berserah kepada Yang Maha Esa dan memulakan hidup mendekati Al-Quran dan Pencipta. Akhirnya, hukuman yang setimpal telah dikenakan terhadap Debab yang diterimanya sebagai balasan yang perlu ditebus terhadap perlakuannya. Mahkamah telah menjatuhkan hukuman gantung mandatory kepadanya manakala Farid dihantar ke sekolah pemulihan.
Sejujurnya, saya amat kagum akan keindahan karya yang sangat dekat di hati remaja, terutamanya dalam zaman yang dihimpit pengaruh luar yang bebas. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi pengajaran kepada kita untuk tidak mengikut perasaan marah dan menyesal di kemudian hari. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik dan mengawal aktiviti pergaulan anak-anak, manakala anak-anak haruslah bijak dalam memilih kawan agar tidak mudah terpengaruh dengan perkara tidak baik. Oleh itu, di sini saya menyuruh rakan-rakan semua, tidak kira agama, bangsa maupun umur, untuk bersama-sama hayati kisah teladan ini. Bak kata pepatah, yang baik harus dikongsi bersama. Semoga perkongsian hari ini dapat melahirkan minat yang mendalam dalam diri orang ramai untuk membaca. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga mangsa. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.